Terima kasih diucapkan kepada semua hadirin yang sudi bersama-sama kami di webinar umum hari ini yang bertajuk Chrononutrition, Interaksi Masa Makan dan Tidur dengan Kesihatan. Saya Fazlina, Pegawai Dietetik dari Pusat Kajian Penuaan Sihat dan Kesejahteraan Healthcare merupakan moderator anda pada pagi ini. Baiklah, sebelum kita mulakan sesi kita pada pagi ini, ada beberapa peringatan yang ingin saya kemukakan. Pertama, untuk memastikan majlis ini berjalan dengan lancar, sila pastikan fungsi mikrofon anda diletakkan di dalam mode senyap atau mute. Kedua, sekiranya anda mempunyai sebarang soalan sepanjang sesi ini berlangsung, anda boleh meletakkannya di ruangan chat box dan akan dikemukakan kepada penceramah pada akhir sesi dan anda juga boleh mengaktifkan fungsi mikrofon sewaktu sesi soal dan jawab. Terima kasih. Baiklah, yang dihormati Dr. Fatin Hanani Mazri, penceramah jemputan pada hari ini, yang dikasihi ahli tertinggi fakulti, program, pusat kajian, ahli jawatankuasa webinar dan seterusnya sidang hadirin yang dihormati sekalian. Bagi menambah keberkatan pada majlis hari ini, marilah kita mulakan sesi dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baiklah, tak kenal maka tak cinta. Jadi sebelum kita memulakan sesi, eloklah kita berkenalan dahulu dengan penceramah kita pada hari ini iaitu Dr. Fatin Hanani Mazri. Dr. Fatin Hanani Mazri merupakan graduan Dr. Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang dietetik. Kajian PhD beliau bertajuk The Feasibility of Integrated Chrononutrition Weight Reduction Program Among Overweight and Obese Non-Shift Workers in Putrajaya. Untuk makluman hadirin, chrononutrition adalah interaksi antara amalan berkaitan dengan masa pengambilan makanan dan jam biologi tubuh ritma circadian, dan kecelaruan masa pengambilan makanan dengan ritma circadian telah dikaitkan dengan pelbagai masalah kesihatan termasuklah obesiti. Oleh itu, kajian yang telah dijalankan oleh Dr. Fatin Hanani ini telah membentuk modul penurunan berat badan Slim Shape TM Chrono yang menggabungkan elemen kawalan kuantiti makanan dan masa makan, senaman, pengukuhan motivasi kendiri serta penjagaan tabiat tidur. Beliau juga telah dianugerahkan tesis cemerlang dan anugerah kedoktoran emas Universiti Kebangsaan Malaysia Convocation ke-50 baru-baru ini. Kini beliau sedang menjalankan kajian lanjutan mengenai chrononutrition di peringkat pasca doktoral. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Dr. Fatin Hanani Mazri untuk menyampaikan perkongsian yang bertajuk Chrononutrition, Interaksi Masa Makan dan Tidur dengan Kesihatan. Jadi silakan Dr. Nani. Terima kasih pengerusi majlis, Fazlina. Okey, sebelum saya mula, saya share skrin dulu. Boleh nampak skrin saya kan? Boleh Doktor. Sorry. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pengerusi majlis dan semua para hadirin pagi ini. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk mendengar perkongsian mengenai chrononutrition, interaksi masa makan dan tidur dengan kesihatan. Sekali lagi, saya Fatin Hanani atau boleh panggil saya Nani sahaja, merupakan pendidik pasca doktor di Pusat Kajian Penuaan Sihat dan Kesejahteraan Universiti Kebangsaan Malaysia. Chrononutrition. Sebelum kita berkenalan dengan chrononutrition, mari kita berkenalan dahulu dengan jam biologi tubuh kita, iaitu circadian rhythm ataupun namanya dalam bahasa Melayu ritma circadian, atau kita kata dengan bahasa yang lebih mudah, jam biologi tubuh. Kita perhatikan kehidupan kita setiap hari di waktu siang, kita bangun, kita berjaga dan kita bekerja. Jadi kita perlu makan untuk menyokong, untuk mendapatkan kalori, untuk menyokong tindakan kita kena bekerja tu. Jadi sepanjang hari, waktu siang kita bekerja, kita berjaga dan kita makan. Di waktu malam pula kita perhatikan kita rasa mengantuk dan kemudiannya kita tidur. Bila kita tidur, jadi kita automatik secara memang automatik lah kita akan berpuasa, berhenti makan pada waktu kita tengah tidur. Regardless lah sebelum kita tidur tu kita termakan sikit ke tak, tapi bila tidur je puasa, bila berjaga
kita makan. Jadi kita dah nampak daripada sini dan kita ni mempunyai satu kitaran ini dan kitaran ini akan berulang-ulang. Setiap hari kita akan repeat, kita akan ulang makan, kerja, tidur dan kemudiannya berpuasa. Dan ini merupakanlah skedul rhythm yang kita nampak yang kita terzahir dalam bentuk tingkah laku ataupun perbuatan. Tetapi yang menjadikan perbuatan tersebut telah dijadualkan oleh dalam bentuk hormon dan dalam bentuk gene up regulation, down regulation menyebabkan penurunan dan peningkatan hormon yang menyebabkan kita rasa mengantuk dan kita nak tidur dan kemudiannya kita dah puas tidur, kita rasa terjaga. Okey, contoh kitaran yang pertama ialah mengenai tidur. Jadi biasanya kita akan mula rasa mengantuk pada waktu malam lah, tidur pada waktu malam. Jadi tidur waktu malam ini adalah dirangsang oleh penghasilan hormon melatonin. Jadi hormon melatonin ini biasanya akan dirembeskan lebih kurang 2 hingga 3 jam sebelum kita tidur. Dan kemudiannya kita tidurlah dan dalam esok pagi lebih kurang dalam pukul 7, 6 ke 7 bila cahaya matahari dah mula ada, hormon melatonin mula berhenti, makin lama makin sikit dan kemudiannya makin rendahlah level hormon melatonin dalam badan kita dan menyebabkan kita berjaga dan kemudiannya meneruskan aktiviti harian kita di waktu siang. Jadi dua hormon, jadi daripada sini kita dah nampak bahawa kitaran tidur dan bangun adalah dipengaruhi oleh penghasilan hormon melatonin dan ianya adalah satu jadual yang dirancang oleh tubuh badan kita sendiri, iaitu jam biologi kita dah plan setiap hari untuk bila tidur, bila bangun, bila tidur, bila bangun. Itu yang kita panggil circadian rhythm, maksudnya rhythm dalam kitaran dalam sehari. Dalam bahasa ringkasnya jam biologi dan kitaran ini kita repeat, kita ulang setiap hari. Jadi macam mana badan kita, jam biologi ataupun circadian rhythm ini berfungsi. Jadi pertama kali kita ada, kita panggil dalam bahasa Inggeris master clock ataupun bahasa Melayu kita boleh panggil dia jam biologi utamalah, terletak di bahagian suprachiasmatic nucleus. Dia mendapat signal ataupun mendapat rangsangan daripada cahaya untuk dia tahu bila pagi dan bila ni malam. Jadi kenapa pentingnya jam biologi tubuh kita? Sebab dia mengawal aktiviti jam biologi tubuh untuk berlaku apa yang perlu berlaku pada siang dan apa yang berlaku pada malam. Seperti yang sangat jelas, waktu siang kita bangun berjaga, buat physical activity yang aktif, malam kita tidur. Ataupun lagi satu cycle yang kita kata kitaran yang jelas juga adalah waktu siang kita berjaga maka kita makan. Malam kita tidur dan kita berhenti makan. Itu merupakan aktiviti, antara aktiviti jam biologi yang dirancang, yang telah ditetapkan oleh jam biologi tubuh kita. Jadi fungsinya adalah bila kita ada satu jadual yang kita kata berulang-ulang, dia membantu badan kita berfungsi secara lebih optimum. Contoh paling senang pun macam kita cakap jadual harian kita. Kita ada dah set jadual bila contohnya pergi ke kelas ataupun meeting, semua dah ada rancangan supaya ianya dapat berlaku secara optimum. Begitu juga dengan tubuh badan kita. Dia dah rancang bila perlu tidur, bila perlu makan supaya ianya berlaku secara optimal. Okey, contohnya ni contoh cara jam biologi berfungsi mendapat signal lah, kita kata rangsangan daripada cahaya merangsang suprachiasmatic nucleus. So daripada mata lah, bangun, mata terbuka, dapat signal daripada cahaya dan kita rasa bangun, kita terbangun lah. Jadi masa ni hormon melatonin akan mula pelan-pelan makin rendah dan makin meningkatkan hormon kortisol untuk meningkatkan tahap kesedaran dan menurunkan rasa mengantuk tadi tu. Jadi kita pun berjaga. So bila waktu malam tiada cahaya, ni ideally lah, walaupun sekarang kita hidup dalam dunia yang cahaya ni boleh kata 24 jam kan sebenarnya. Tapi ideally malam, zaman yang sepatutnya kita ada ialah malam yang gelap, yang betul-betul gelap.
Jadi bila tiada cahaya, dia akan memberi rangsangan semula lagi sekali kepada master clock tadi, suprachiasmatic nucleus, untuk meningkatkan hormon melatonin bagi rasa mengantuk, dan kemudiannya kita rasa nak tidur lah, dan kemudiannya kita tidur. Jadi macam itulah cara badan kita dapat signal daripada cahaya untuk bagi tahu jam biologi tubuh kita, circadian rhythm tadi sekarang pukul berapa dekat jam biologi ni. Kan? Kalau kita tengok jam dan kita tahu sekarang pukul berapa dan masanya untuk buat apa, tapi macam mana cara badan kita tahu bila dan pukul berapa untuk dia tingkatkan metabolisme tertentu adalah melalui cahaya, adalah salah satu signalnya. Okey, jadi yang macam tadi yang saya ulang lagi sekali, itulah yang melatonin akan tingkat kita rasa mengantuk. Ini memang trend kita kata kitaran untuk tidur dan bangun. So macam mana pula dengan metabolisme untuk penghadaman? Jadi waktu siang, kalau kita perasan kat sini hormon insulin, ghrelin untuk merangsang rasa lapar dan kemudiannya kita ambil makanan, semuanya kebanyakannya tinggi daripada awal pagi sehingga ke lewat petang sikit, tak masuk malam pun lagi. Jadi maksudnya masa yang paling optimum untuk kita makan adalah pada waktu siang. Lepas tu kita nampak pada waktu malam memang kita tidur, dah plan untuk tidur, hormon kekenyangan, hormon leptin pun mula meningkat. Bagi kita berhenti makanlah dan kemudiannya kita tidur. Jadi secara optimumnya makan adalah di waktu siang menurut jam biologi dan berhenti makan di waktu malam. Jadi chrononutrition itu sendiri adalah sebarang aktiviti yang melibatkan masa makan. Chrononutrition itu sendiri adalah sebarang aktiviti yang melibatkan masa makan, dan termasuklah banyak mana kita makan pada masa tersebut dengan jam biologi tubuh tadi. Sebab kita dah tahu badan kita ada masa optimum untuk menghadamkan makanan iaitu di sebelah siang, dan masa yang dia agak tak optimum dan makin slow down kita punya proses penghadaman iaitu di sebelah malam. Okey, mengikut jam biologi tubuh tadi, saya recap lagi sekali, kita aktif, jam biologi tubuh kita suka kita bekerja dan makan di waktu siang, dia favor aktiviti ni di waktu siang, dan favor suka aktiviti tidur dan makan, tidur dan berhenti makan iaitu puasa di sebelah malam. Tapi bila aktiviti dan gaya hidup kita tu bertentangan dengan jam biologi tadi, masa optimum dia untuk menghadam makanan, masa optimum untuk kita tidur, contohnya dalam kalangan pekerja shift malam lah terutamanya. Jadi pada shift malam, makan tu berlaku pada waktu malam. Sepatutnya kalau mengikut jam biologi tadi, makan optimumnya adalah pada waktu siang. Dan tidur adalah optimumnya waktu malam, tapi dalam kalangan pekerja shift, makan tu dia jadi waktu malam. Tidur tu jadi waktu siang, makan jadi waktu malam. Okey, social jet lag. Social jet lag ni adalah kita beza kita punya rutin harian di hari bekerja dan hari kita cuti. Contoh hari bekerja kita tidur seperti biasa sebab esok kita nak kerja kan. Jadi kita tidur waktu malam betul-betul kita tidur. Tapi bila hari cuti kita terlajak sikit. Tidur sampai pagi, tidur lewat malam, bangun sampai maybe tengah hari sikit ke. Jadi ia menyebabkan hari cuti dan hari bekerja tu tak selari, tak terlampau jauh perbezaan masa kita tidur, dan bila kita perbezaan masa kita tidur dan bangun tu berbeza di hari bekerja dan hari cuti, ia semestinya akan melibatkan juga, akan link with kita aktiviti makan. Sebab makan dan tidur ni merupakan satu perbuatan yang terkait. Bila makan kita berhenti tidur, bila makan kita berjaga, bila berhenti makan iaitu puasa, kita tidur. Jadi dalam eating jet lag pula, sebab tu namanya jet lag kan, sebabnya hari bekerja ni kita ikut circadian rhythm selalunya, sebab kita ada schedule kerja yang tetap, masuk kerja pukul 8,
habis kerja pukul 5 contoh. Jadi kita perlu tidur dan makan secara optimum untuk kita bekerja. Tapi bila hari cuti, kita biasanya juga dia lari sikit berbanding rutin kita di hari bekerja. Jadi menyebabkan jet lag antara hari cuti dan hari bekerja. Jadi semakin besar jet lag dalam waktu makan dan juga waktu tidur, jadi dia juga bertentangan dengan amalan dengan jam biologi kita yang kita amalkan semasa hari bekerja. Hari bekerja tu cantik tau, hari cuti tu pattern agak berbeza berbanding dengan hari bekerja. Jadi waktu makan dan tidur yang bertentangan dengan jam biologi boleh meningkatkan berat badan dan juga risiko penyakit kardiometabolik. Okey, contohnya satu kajian ini. Okey, contohnya kajian ini dia kita nak bandingkan chrononutrition makan awal versus makan lewat. Kejap macam mana minimize yang atasnya ke memang orang tak nampak? Saya rasa orang tak nampak. Okey. Jadi kita nak contoh kajian ini dia bezakan rutin yang dia bagi semasa satu dia randomised crossover. Jadi bermaksud menggunakan partisipan yang sama, peserta yang sama untuk kedua-dua jenis rutin yang berbeza ni. Satu first kali rutin adalah dan mendapat early meal schedule awal pagi untuk dia makan. Dan selepas 2 minggu, sebab kajian ni 2 minggu, selepas seminggu kemudian selepas wash period dia diberikan pula late meal schedule di mana makan tu mula lambat sikit berbanding dengan yang makan yang first schedule tadi. Tetapi mereka kawal tempoh tidur dalam kajian ini dan didapati bilanya tidur di dalam late meal schedule tadi, bila makan lambat tadi, dia menurunkan kadar metabolisme badan dia, jadi dia menurunkan penggunaan tenaga iaitu energy expenditure. Jadi dalam masa jangka panjang, sebab ini adalah intervention dalam masa jangka pendek, tapi kesan yang possible bila kita teruskan lagi pengambilan makanan cara late meal schedule ini, dia boleh merencat penurunan berat badan dalam kalangan orang yang ingin menurunkan berat badan, itu overweight obese. Dan dia juga meningkatkan rasa kelaparan dalam late meal schedule. Dan pada masa sama pula dia dalam jangka masa panjang boleh meningkatkan lagi pengambilan makanan sebab kita rasa lapar dengan schedule makan lambat tu. Jadi bila tambah makanan, tingkatkan lebih pengambilan makanan, akan meningkatkan lagi berat badan dan seterusnya merencat penurunan berat badan. Okay, ini contoh dalam kajian kami sendiri. Dalam kajian rentas, kami membandingkan mereka yang memiliki tubuh obesiti. Okey, mereka yang kami membandingkan mereka yang mempunyai metabolic healthy obesity, maksudnya metabolisme secara metaboliknya walaupun peserta ini adalah overweight obese, tapi dia mempunyai bacaan glukosa yang normal dan juga dalam di tahap rintangan insulin yang masih terkawal, tekanan darah yang terkawal dan juga lipid profile yang terkawal, tetapi mereka adalah overweight obese. Kami bandingkan kumpulan ini dengan lagi satu kumpulan peserta di mana mereka ni menghasilkan exhibit metabolik tubuh yang tidak sihat seperti tinggi tahap glukosa, tinggi rintangan insulin, mempunyai tekanan darah yang tinggi dan juga dyslipidemia. Jadi bila kita bandingkan corak pengambilan chrononutrition, iaitu kita bandingkan taburan kalori yang mereka ambil di awal hari berbanding dengan lewat hari, kami dapati orang yang lebih healthy ni, obesity yang lebih healthy, mereka ambil banyak lagi kalori dalam bentuk karbohidrat dan juga protein di awal hari, iaitu sebelum by makan tengah hari, iaitu early eating window by midpoint of eating. Jadi dalam kajian ni kita bahagikan corak tempoh makanan tu kepada dua
jadual makan. Satu kita panggil pagi dan satu kita panggil awal dan satu kita panggil lambat. So awal ni kita gabungkan makan tengah hari dan juga makan pagi dan juga makan tengah hari, tetapi dengan syarat titik tengah waktu makan dia kurang daripada pukul 3 petang. Dan late eating window ni makanan di kita kata jadual makan yang lewat hari ni lebih daripada pukul 3 petang. Kita bandingkan yang kurang daripada 3 petang dan lebih daripada 3 petang. Jadi mereka yang lebih healthy ni ambil lebih banyak kalori di awal hari dalam bentuk karbohidrat dan protein, manakala mereka yang dalam kategori unhealthy obesity ambil rendah kalori, karbohidrat dan protein di awal hari. Tetapi mereka ambil lebih tinggi kalori, karbohidrat dan juga lemak di lewat hari. Tetapi yang healthy ni lebih rendah pengambilan kalori, karbohidrat dan juga lemak di lewat hari. Jadi kita boleh katakan kat sini yang healthy obesity ni mengamalkan corak chrononutrition, cara pengambilan makanan, masa makan dan juga banyak mana mereka makan itu lebih align dengan, lebih selari dengan jam biologi berbanding dengan mereka yang mempunyai metabolic unhealthy obesity. Okay, seterusnya ada kajian baru ini juga, dia lebih kurang sama dengan kajian kami tadi tapi dalam bentuk intervention. Jadi dia memberikan weight loss intervention di mana dia bagi lebih banyak kalori di waktu pagi, makan tengah hari sama, makan malam sedikit. Lagi satu kumpulan, dia mendapat kalori yang lebih rendah di waktu pagi, tengah hari sama, makan malam lebih tinggi. Tapi ini adalah kalori untuk penurunan berat badan, bermaksud kedua-dua kumpulan ini menerima kalori yang sama dan juga dia hypokalorik berbanding pengambilan makanan dia yang sebelum intervensi penurunan berat ni. Tempoh intervensi berat ini dalam tempoh 4 minggu. Jadi bila bandingkan kita nampak berat badan mereka adalah dapat menghasilkan berat badan yang sama. Sebabnya dua-dua kumpulan ini menerima kalori yang lebih rendah berbanding mereka yang mereka makan sebelum sertai program intervensi ini. Tetapi yang membezakan antara corak pemakanan yang lebih banyak pengambilan makanan di awal hari berbanding dengan lebih banyak pengambilan makanan di lewat hari adalah tahap kekenyangan. Di mana orang yang makan lebih banyak waktu siang ni, waktu awal pagi ni, awal hari ini lebih rasa kenyang berbanding yang ambil lebih banyak kalori di lewat hari. Jadi pada kesan jangka panjang ia boleh membantu peserta ini untuk patuh, untuk comply kepada intervensi penurunan berat yang rejim makanan yang kita beri dan boleh membantu kurangkan pengambilan makanan dan kemudiannya menghasilkan berat badan, penurunan berat badan yang lebih berkesan. Okay, seterusnya dalam bidang chrononutrition juga kita, chrononutrition seperti yang saya maklumkan adalah interaksi masa makan itu dengan jam biologi tubuh. Okay, dia juga sebarang aktiviti makanan, pengambilan makan yang melibatkan masa makan. Jadi satu kajian ini membandingkan yang makan jadual makan yang agak kita kata besar ke, bermula daripada pukul 8 pagi sehingga malam. So macam yang kita tahu, mengikut jam biologi tubuh, jam biologi tubuh kita lebih suka pengambilan makanan di sebelah siang dan kurang ataupun kalau boleh tak ada pengambilan makanan menjelang waktu malam kerana waktu malam adalah untuk tidur. Jadi bila ini total, kita panggil eating duration, total jumlah waktu makan yang dia makan melebihi 14 jam bermula pada 8 pagi hingga pukul 10 malam. Dan dibandingkan dengan mereka yang masuk dalam kategori time restricted feeding. Rasa macam famous, dia selalu guna singkatan TRF. So dia hadkan tempoh masa makan itu kepada 8 hingga 10 jam sehari sahaja. So masa makan boleh jadi sama ataupun slightly later, lebih kurang pukul 9 dan juga tetapi habis makan yang terakhir lebih awal berbanding yang unrestricted feeding tadi, kumpulan yang unrestricted feeding.
Jadi disebabkan jadual makan yang, jadi kejadian pengambilan makanan tu hanya berlaku pada waktu siang untuk kumpulan yang time restricted feeding 8 hingga 10 jam. Jadi mereka mendapati dalam kedua-dua test untuk animal study dan juga dalam kalangan manusia, dia mampu membantu menurunkan berat badan dan juga lemak, visceral fat dan memberi faedah kepada dalam cardiometabolic risk seperti penurunan insulin resistan, rintangan insulin, tekanan darah, HbA1c dan juga mengurangkan keradangan inflammation. Okey, yang ni untuk kita kata satu kategori kita hadkan masa makan hanya ke 8 hingga 10 jam sehari. Satu lagi dia lebih bebas makan, makan lebih lama lah kita kata, lebih dalam 14 jam. Okey, macam mana pula kalau dalam makan kita sama-sama kita hadkan dia makan dalam tempoh 9 jam sahaja? Ada perbezaan tak orang yang hadkan makan dalam 9 jam? 9 jam yang kita panggil early time restricted feeding, iaitu dia bermula pukul 6 pagi sehingga 3 petang, manakala yang lagi satu kumpulan adalah midday time restricted feeding. Masih makan dalam tempoh 9 jam, iaitu sama seperti tadi, kurang daripada 10 jam untuk membantu penurunan berat, tetapi dia bermula lebih lambat jadual makan dia tu, 11 pagi sehingga 8 malam. Saya rasa kalau biasa orang biasa guna term pun boleh jadi intermittent fasting, intermittent fasting. Biasa mula makan pukul 12 tengah hari, maybe sampai 8 malam ataupun kurang daripada itu. Tapi kiranya pemula dia makan tu agak lambat banding yang lagi satu kumpulan. Dan kita dapati kumpulan yang makan lebih awal ni lebih turun banyak lagi bagus kawalan gula dan penurunan berat badan serta keradangan dan juga menurunkan rintangan insulin berbanding kumpulan yang mula makan lebih lewat, walaupun tempoh makan itu adalah sama, iaitu 9 jam. Kedua-dua kumpulan ni makan dalam 9 jam, tetapi orang yang makan lebih awal, mula makan first episode dia tu lebih awal, lebih dapat banyak faedah berbanding mereka yang makan lebih lambat. Okey, jadi chrononutrition, bila kita perlu berhenti makan kan? Sebab kita asyik cakap suruh makan, jangan makan sampai malam, tapi bila selewat-lewatnya paling tu sampai pukul berapa? Okey. Contoh yang saya bagi, contoh ini adalah contoh jam biologi tubuh yang menunjukkan bila masa hormon-hormon dalam badan tu paling optimum berfungsi. Contoh melatonin di sebelah malam, insulin seperti ini di sebelah siang, leptin lebih tahap kekenyangan tu okey, dia terlajak sikit sampai malam. Jadi contoh ini adalah contoh jam biologi untuk bila hormon-hormon ni optimum. Okey. Contoh kita tidur waktu pukul 11 malam. Jadi kita tahu tadi hormon melatonin akan dirembeskan lebih kurang 2 ataupun boleh jadi sampai 3 jam sebelum tidur dalam sesetengah individu. Jadi hormon melatonin ni akan dirembeskan 2 hingga 3 jam sebelum kita tidur. Jadi kita akan mula rasa mengantuk lah selepas tu. Cumanya pengaptan, contoh waktu pukul 9 ni juga kita masih makan. Kita tidak lagi berhenti makan tapi kita masih lagi pemakan. Masa ni kita panggil dalam term yang saintifik dia dim light melatonin onset, di mana onset melatonin tu dah mula meningkat tinggi untuk meningkatkan, untuk promote lah, untuk merangsang aktiviti untuk tidur lah, untuk badan kita tidur supaya badan kita boleh buat proses baik pulih semasa kita tidur. Tetapi kita masih makan pada masa hormon melatonin ni mula dirembeskan secara lebih tinggi. Jadi apa yang terjadi bila kita makan bersama-sama masa dengan hormon melatonin sepatutnya keluar, jadi pengambilan makanan semasa hormon melatonin tengah tinggi boleh menyebabkan gangguan kepada hormon insulin. Jadi ianya boleh menyebabkan rintangan insulin kerana kita tahu tadi insulin lebih efisien berfungsi pada waktu siang hari
bukan pada waktu malam hari mengikut jam biologi. Jadi ia boleh meningkatkan risiko diabetes mellitus sebabnya walaupun kita makan pukul 2, walaupun insulin ni aktif, kita kata optimum dirembeskan pada waktu siang, tapi bila kita makan, badan kita akan menghasilkan tidak balas yang sepatutnya lah, merembeskan insulin untuk membantu absorption nutrien-nutrien dalam makanan yang kita makan. Tetapi tindakan tersebut bukan dirancang sebab mengikut jam biologi yang dia plan, insulin sepatutnya optimum masa di awal hari iaitu waktu siang, tetapi lebih rendah waktu malam. Jadi efisiensi insulin bekerja waktu siang dan malam tu tak sama. Sebab tu pengambilan makan waktu malam terutamanya dekat sangat dengan waktu melatonin keluar iaitu 2 jam sebelum waktu tidur ni boleh menyebabkan rintangan insulin. Dia ganggu hormon insulin tadi, ganggu efisiensi insulin untuk membantu penghadaman proses penghadaman dan juga pengambilan karbohidrat dalam darah. Okey. So jadi aktiviti pengambilan makan pada lewat malam ni tidak selarilah dengan jam biologi sebab jam biologi waktu malam tidur dan berhenti makan. Okay, bila kita makan, bila makin malam, tahap sensitiviti insulin semakin kurang. Tapi bila kita makan, contoh, ini contoh jadual insulin dan melatonin sepanjang hari. Jadi insulin ni tinggi pada waktu siang untuk rangsang kita makan dan kemudiannya rendah waktu malam sebabnya kita tidur. Jadi tak nak kita nanti hypoinsulinemia pada waktu malam, hyperinsulinemia menyebabkan kita rasa hypo. Jadi tapi bila kita ambil pengambilan pada waktu makan, tiba-tiba badan kita kena hasilkan insulin lebih lah dekat sini. Walaupun mengikut jam biologi ini bukanlah corak yang dia suka, bukanlah yang dirancang oleh jam biologi. Jadi bila aktiviti perbuatan tubuh kita ni, kita makan, kita tidur bertentangan dengan jam biologi tadi, ia boleh meningkatkan risiko kepada obesiti, diabetes yang menyebabkan masalah kesihatan. Jadi mesej untuk chrononutrition ni kita kena makan waktu siang di mana badan kita boleh berfungsi secara optimum untuk menghadamkan makanan tersebut dan berhenti makan di waktu malam. Di mana kita perlu berpuasa sebab badan kita dah tidak optimum untuk menghadamkan makanan. Tetapi bila kita masih terdedah kepada cahaya di waktu malam, badan kita boleh menghantar, sebab tu kadang-kadang kita rasa lapar kan waktu malam. Satu, kesedaran, semakin lama tahap kesedaran tu mestilah kita akan rasa lapar untuk menyokong tubuh badan kita yang berjaga tadi. So dia perlu makan, dapatkan kalori dan tenaga. Okey, tapi bila kita masih berjaga waktu malam, terdedah kepada cahaya, badan akan dapat signal yang salah. Sebab tadi kita tahu jam biologi tubuh kita yang utama iaitu suprachiasmatic nucleus berfungsi berdasarkan rangsangan cahaya. Waktu siang ada cahaya daripada matahari. Ini adalah natural light sources. Jadi bagi tahu kita, badan kita siang perlu makan masa yang optimum untuk makan. Tapi waktu malam bila kita masih terdedah kepada cahaya, jadi dia dapat wrong signal. So seolah-olah badan ni kena berfungsi macam waktu siang tadi. Kena sambung makan lagi. Jadi pada masa yang sama badan dah tak optimum untuk menghadam makanan. Jadi ada masalah, jadi badan kita tak efisien lah, tak se-efisien di waktu siang dalam menghadam makanan. Jadi selain daripada jaga waktu makan, hanya makan di waktu siang, pada masa yang sama limitkan pendedahan kepada cahaya di waktu malam kerana untuk mengelakkan kita dapat signal jam biologi kita ni dapat rangsangan yang salah. Malam sepatutnya masa untuk berhenti makan dah tiada cahaya, masa untuk badan berhenti mengurangkan proses penghadaman. Tetapi sianglah patutnya sebab dapat cahaya untuk berjaga, bekerja dan juga makan. Okey, itu untuk chrononutrition, untuk pasal makan je dulu. Kita belum bercerita bagi pasal tidur. Jadi sebelum saya teruskan, ada soalan tak?
Soalan doktor. Ya. Saya Zaidi dari Kertih, Terengganu. Masalah sekarang ni saya tak tahan lapar. Lepas tu baru ni saya kena gastrik, jadi susahlah saya untuk macam nak diet tu. Macam mana nak atasi tu? Okey, faham. Sama, okey. Mula kena pastikan waktu makan, jaga waktu tidur dulu. Pukul berapa biasanya kita kena tidur 8 jam. Okay, first thing sebab kadang-kadang kita boleh kena gastrik sampai waktu malam ni sebab kita Maaf mencelah sikit boleh? Boleh. Untuk background saya punya kecil mandi. Lepas tu bekerja dalam shift, sudah 25 tahun saya bekerja dalam shift. Macam tu. Terima kasih. Cik, bekerja shift daripada biasanya corak shift tu macam mana? Berapa kali seminggu? Akan 7.30 malam, balik 7.30 pagi. 7.30 malam, 7.30 pagi. 12 jam. Minggu dalam kadang tu 2 malam, kadang 3 malam, kadang 4 malam. Tengoklah macam mana. Dah 25 tahun dah macam ni. Berat badan saya lebih kurang 84, saya punya BMI dalam 31. Ini saya 165 lebih kurang 1. Terima kasih. Sama, okey. Terima kasih Cik sebab berikan maklumat yang Cik ni pekerja shift. Memang pekerja shift ni satu pekerjaan yang bolehlah sebabnya mereka contohnya doktor ke ataupun pegawai keselamatan ke, polis, bomber, pekerja yang standby untuk keselamatan masyarakat, tapi tahap kesihatan mereka jadi kita kata apa, dia macam dibayar, dia macam terpaksa dikorbankan tahap kesihatan mereka sebab mereka menjaga waktu malam yang sangat bertentangan dengan jam biologi tubuh kita. Okay, apa yang saya sebelum tu saya beritahu kajian utama saya dalam peringkat PhD ni kami cuma fokus pada pekerja bukan shift. Jadi ekspertis saya tu bukanlah dalam kalangan pekerja shift, tetapi apa yang saya boleh komen daripada sini, apa yang Cik boleh kawal adalah hari yang bukan bekerja shift. Jadi hari yang bukan bekerja shift tu cuba letakkan satu rutin yang tetap untuk hari yang bukan bekerja shift tu. Malam tidur pada waktu yang lebih awal, pastikan cukup. Sekurang-kurangnya 7 jam, paling bagus dapat 8 jam pada hari yang bukan bekerja shift tu untuk kita betulkan dulu pattern ataupun corak tidur dan juga makan Encik pada hari yang bekerja di siang hari. Untuk yang bekerja waktu malam tu, memang tak boleh nak limitkan makanan terus sebab nanti Cik mestilah akan kena gastrik, rasa hypo. Tambah Cik ada kencing manis, diabetes, memang lagi perlu kawal gula dan kawalan gula tu sangat penting. Jadi apa yang boleh nasihatkan kat sini, bila waktu karbohidrat, metabolisme karbohidrat kita iaitu makanan bersumber karbohidrat, contoh nasi, roti, biskut, mi yang ada contoh yang daripada sumber karbohidrat ni lebih efisien untuk dihadamkan di waktu siang berbanding waktu malam. Jadi apa yang boleh saya suggestkan kat sini, waktu malam semasa bekerja shift tu kena limitkan makanan yang kita panggil karbohidrat yang ringkas seperti yang bergula, yang lebih bila kita makan insulin cepat rangsang. Maksudnya apa yang manis lah, macam termasuklah buah-buahan juga waktu malam pun tak sesuai sebab dia jenis gula yang jenis gula ringkas juga, fruktos. Jadi bila makan cepat naik, insulin dalam darah cepat naik. Jadi ambil sumber karbohidrat yang lebih kepada whole meal pada waktu malam yang lebih kompleks untuk menjaga corak glukos waktu malam, corak glukosa waktu malam. Selain pada itu, cuba dedahkan diri bila boleh ke natural light tu, waktu cahaya matahari biasa pada waktu siang, sebolehnya banyakkan pendedahan kepada cahaya matahari yang biasa, cahaya matahari yang natural berbanding dengan lampu sebab waktu Encik bekerja waktu malam memang akan terdedah kepada
cahaya lampu lah. Tapi pada waktu siang, cuba dedahkan diri pada waktu pagi, pergi keluar kejap dalam tempoh 15 minit. Bagi badan kita kena matahari. Sebab tadi, the strongest signal adalah cahaya daripada matahari. Jadi kita nak bagi tahu pada badan kita ini adalah waktu pagi. Berfungsilah secara siang. So bila petang, dedahkan lagi sikit badan kepada cahaya matahari di waktu senja untuk bagi tahu kepada badan, signal kepada badan yang ini adalah waktu dah nak masuk malam dah. Jadi kena prepare badan untuk signal for the biological night. Okay. Selain tu, daripada tu detail untuk shift worker ni memang agak mencabar lah, yang saya boleh cakapkan. Cuba kontrol apa yang kita boleh kontrol, iaitu untuk di hari yang kita bekerja siang, dan kawal yang kita boleh di waktu malam, iaitu dari segi contoh pengambilan makanan boleh hadkan sikit. Limit 3 jam sekali kalau perlu, dan avoid makanan seperti karbohidrat ringkas, iaitu yang bergula-bergula tadi tu, terutama berjaga malam. Yang tu lagi perlu dihindari. Okay, saya harap dapat membantu sikit Encik ya. Ada lagi ke soalan, tapi saya teruskan dulu dengan tidur sebab tidur pun sangat penting. Sebab tidur dan makan ini adalah satu rhythm, adalah satu kitaran yang saling berkait. Sebab itulah saya tulis kat sini, tidur tu bukan sekadar per jam sahaja. Okey, dalam sehari kita tidur lebih kurang 8 jam. So dalam setahun kita tidur lebih kurang 2,920 jam. Dalam seumur hidup, kalau Tuhan panjangkan hidup kita sampai 80 tahun ni, kemungkinan kita dapat tidur 233,600 jam. Bersamaan dengan 26.7 tahun digunakan untuk tidur. Jadi tidur ni bukanlah satu perbuatan yang Tuhan ciptakan tanpa faedah. Mestilah sebut. Ya? Kita tidur hampir 30 tahun. Dalam contohnya umur kita 80 tahun, kita tidur hampir 30 tahun lah kita dah gunakan untuk tidur. Jadi ia sesuatunya sangat memberi impak kepada fisiologi tubuh dan juga kesihatan. Jadi kenapa kita perlu tidur? Jadi bila kita tidur, sebenarnya badan kita membuat baik pulih dari segi tisu dan otot sel, juga boleh meningkatkan, kuatkan sistem imun, meningkatkan pengawalan berat dan metabolisme badan. Dia juga penting untuk bagi kita kekal rasional sebenarnya, untuk emosi yang lebih tenteram. Sebab tu dalam kalangan peserta kami penurunan berat badan tu, kita tekankan untuk cukup tidur supaya dia lebih rasa emosi terkawal. Bila emosi terkawal, dia tak adalah pengambilan kalori yang di luar-luar alam tu yang disebabkan oleh emosi. Anda rasa stres, anda ambil makanan yang berlebihan daripada sepatutnya anda makan. Dia juga penting untuk kawalan memori, di mana setiap hari kita ada buat perbuatan yang baru, kita menerima mencipta memori yang baru. Jadi kita perlu tidur untuk badan kita proses maklumat-maklumat tu, buang mana yang tak perlu, simpan mana yang penting. Sebab itulah bila kita tak cukup tidur, dia boleh menjejaskan memori, kekuatan memori kita dan juga daya ingatan. Okay, jadi berapa lama masa kita perlu tidur? Ini kajian daripada dalam kalangan undergraduate student dekat Malaysia, tidur dalam kalangan pelajar universiti ni 58%, maksudnya majoriti pelajar universiti ni kurang daripada 7 jam tidur. Maknanya mereka kurang tidur. Macam mana juga dalam kalangan pekerja. Pekerja di Malaysia ni study dalam oleh Dr. Chan, tim daripada UKM, mendapati 54.7% pekerja di Malaysia kurang tidur juga. So lebih kurang sama je dengan pelajar tadi. Sebab yang saya perhatikan masa saya nak menjalankan kajian di peringkat PhD, banyak kajian mengenai masa tidur dan juga masa makan dijalankan dalam kalangan
budak sekolah, pelajar universiti. Di mana kalangan pekerja ni agak terabailah untuk daripada kita kata meneliti waktu tidur mereka, kecukupan mereka tidur. Jadi hakikatnya sebenarnya yang bekerja juga mengalami masalah kurang tidur yang lebih kurang sama dengan pelajar. Jadi berapa lama anda perlu tidur? Contoh untuk dewasa berumur 26 hingga 64 tahun, tidur yang optimum adalah daripada pukul 7 hingga pukul 7 yang optimum adalah daripada 7 hingga 9 jam. Kenapa 6 hingga 10 ni dia macam lain terang tak terang? Sebabnya ada studi menunjukkan tidur 6 jam dan kurang daripada 7 jam lah, 6 jam dan ke bawah tak baik untuk kesihatan. Begitu juga dengan studi yang kata 10 jam dan lebih daripada 9 jam lah, 10 jam, 11 jam, 12 jam pun boleh menyebabkan masalah kesihatan. Tapi pasti ada tahap perbincangan, macam ada keputusan yang berbeza antara kajian. Jadi yang paling memang orang kajian yang lain majority support, kita kata the recommended hours of sleep references dia untuk adalah daripada 7 hingga 9 jam untuk dewasa. Jadi soalan, berapa jam anda tidur semalam? Kan, berapa jam semalam di hari bekerja anda tidur? Adakah cukup 7 jam ataupun kurang daripada 7 jam ataupun 8 jam? Betul, saya dapat tidur 8 jam. Kalau anda dapat tidur 8 jam, tahniah. Kalau anda tak cukup tidur 7 jam hingga 8 jam, nanti kita akan beritahu di hujung daripada segmen tidur ni macam mana cara yang kita boleh bantu untuk, kita panggil sleep hygiene, untuk bantu gaya tabiat tidur kita lebih sihat untuk lebih panjangkan masa tidur tu. Jadi kenapa kita kena tidur at least 7 jam dan ke atas? Kerana bila kita tidur, kita akan melalui 4 peringkat, lebih kurang 5 lah. 5 peringkat tidur ni, non-rapid eye movement 1, yang ni masa awal-awal tidur, lebih kurang 5 hingga 10 minit, ni tidur-tidur ayam tadi. Dan kemudiannya lepas 10 minit kita akan beralih kepada NREM 2. Dia makin lama makin kita kata deep sleep, makin tidur tu makin nyenyak lah. So lepas 10 minit kemudian kita akan beralih ke NREM 3 dan 4. Dan REM yang terakhir ini adalah yang paling penting, aktif, di mana dia meningkatkan aktiviti otak untuk aktif. Masa ni lah badan kita relax, kita yang ni lah masanya masa kita dah mula bermimpi lah, berada di alam mimpi. Jadi satu peringkat tidur tadi mengambil masa lebih kurang 90 minit. Bermaksud daripada stage 1, 2, 3, 4 sehingga nak ke REM sleep, satu kitaran ni mengambil masa lebih kurang 90 minit. Jadi sebab itulah kita perlu tidur dalam tempoh yang cukup untuk kita dapat kebaikan setiap stage tidur tadi, setiap peringkat tidur tadi. Di mana REM sleep ni, faedah yang paling optimal ni makin banyak di hujung-hujung waktu tidur. Maksudnya di sini akan bermula kitaran kedua. Kita akan rasa nak terjaga balik dan tidur balik lebih nyenyak. Jadi sebab itulah kita perlukan sekurang-kurangnya 7 jam lah untuk dapat kebaikan daripada tidur. Okey, apa yang terjadi bila kita kurang tidur? Dia meningkatkan risiko obesity, masalah kencing manis, darah tinggi, stroke. Dia menyebabkan kita tak fokus dan juga depresi. Bila tak fokus, dia boleh meningkatkan kemalangan jalan raya. Dalam kalangan pekerja juga, kurang tidur boleh menyebabkan kita kurang produktif sebab kita rasa penat, kita rasa letih, tak cukup tidur. Okay, ini contoh kajian yang menunjukkan bila kurang tidur meningkatkan risiko obesity. Di mana mereka yang dibandingkan mereka yang kurang tidur dengan yang normal ni, normal group. Kumpulan yang normal ni tidur lebih kurang 7 hingga 9 jam. Kumpulan yang short, yang pendek ni tidur kurang daripada 7 jam. Jadi kita lihat di sini kumpulan yang tidur kurang daripada 7 jam ni, dia paling tinggi risiko untuk
overweight, untuk berlebihan berat badan berbanding yang normal dan juga long, yang lebih lama daripada 9 jam tadi lah, 7 hingga 9 jam. Macam mana pula risiko untuk obesity, untuk obese? Sama juga kumpulan yang kurang daripada 7 jam tadi, dia meningkatkan, dia lebih tinggi dan sangat dan signifikan untuk mendapat risiko menjadi obese berbanding kumpulan yang tidur cukup 7 hingga 9 jam ataupun tidur lebih daripada 9 jam. Yang tidur lebih daripada 9 jam ni kita dapat lihat kat sini dia masih ada risiko, tapi bila kita komplekskan lagi model tu dengan kita ni ada banyak faktor-faktor lain lagi seperti umur, jantina, banyak lagi faktor lain yang mempengaruhi tidur ni. Bila dalam model statistik ni kita komplekskan lagi modelnya, dia jadi tak signifikan. Jadi bermaksud orang yang tidur kurang daripada 7 jam ni lah yang paling berisiko paling tinggi untuk berlebihan berat badan dan juga obese. Seterusnya, kurang tidur tingkatkan pengambilan kalori. Ya, dalam kajian ini mereka bagi intervention untuk memanjangkan tidur, sleep extension ni, dan juga kumpulan yang mereka biarkan tidurnya seperti tabiat tidur biasa, iaitu 6 jam tabiat tidur biasa. Yang dipanjangkan ni peserta diminta dan dilatihlah macam mana nak menjaga kebersihan tidur, sleep hygiene, untuk meningkatkan tidur sehingga 8.5 jam sehari. Jadi didapati di sini orang yang tidur 6 jam sehari, iaitu dia maintain je gaya tidur yang sama, dia telah meningkatkan pengambilan kalori lebih kurang 115 kalori berbanding orang yang berjaya mengubah gaya tidurnya daripada kurang tidur iaitu 6 jam sehari ke 8.5 jam sehari, berjaya mengurangkan pengambilan kalori sebanyak 270 kalori. Jadi apabila kurang pengambilan kalori, maksudnya bantu kita untuk turun berat badan. Okey, macam mana dengan kes yang terlebih tidur tadi kan? Boleh ke terlebih tidur? Sebab tadi kita asyik bercerita mengenai kurang tidur. Okey, untuk lebih tidur, masih ada kajian menunjukkan yang tidur pendek, tidur tak cukup dan juga tidur berlebihan sama-sama meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. So risikonya lebih kurang sama, 1.14 kali ganda, 1.14 kali ganda. Maksudnya tidur terlampau sikit ataupun terlebih tidur, terlajak tidur pun dua-dua pun berbahaya. Jadi buat berpada-pada tidur ada masa optimumnya, itu 7 hingga 9 jam adalah tidur yang paling optimum. Duration tidur yang paling optimum. Begitu juga dengan nap. Tidur sebentar lah di waktu siang. Tidur sebentar di waktu siang ni masih kontroversi, saya boleh kata macam tu. Sebabnya kita tidur waktu siang rasa mengantuk disebabkan kita kurang waktu tidur tu boleh mendorong kita, kurang waktu tidur di waktu malam boleh mendorong kita rasa nak tidur waktu siang, rasa letih lah, mengantuk dan perlu tidur untuk kita recover balik. Jadi kajian ini menunjukkan yang tidur lebih kurang 1 hingga nap, tidur sebentar lah di waktu siang, 3 hingga 30 minit ataupun lebih pada 30 minit boleh meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular juga. Jadi kalau nak nap mungkin boleh kurang daripada 30 minit ataupun sebenarnya bila kita cukup tidur waktu malam iaitu 8 jam waktu optimum tadi, kita mungkin tak rasa mengantuk pun sebenarnya waktu siang. Okey, seterusnya tidur dan kemurungan. Jadi tidur pada waktu tidur dalam tempoh 8 jam ni lah paling optimum. Satu ni maksudnya risiko untuk kemurungan tu paling rendah, paling tiada lah berbanding yang tidur kurang daripada 8 jam dan juga tidur lebih daripada 8 jam boleh mengganggu emosi kita, menyebabkan kita rasa stres, rasa murung. Jadi tidur cukup untuk jaga emosi anda. Okay, seterusnya memang ada lagi studi menunjukkan bila kita terlebih tidur juga meningkatkan incidence of many diseases. Tidur terlebih pun tak boleh, tidur terkurang pun tak boleh. Ada waktu optimumnya lebih kurang 7 hingga 9 jam sehari.
Okay, apa akibat kita tengok mekanisme daripada kurang tidur? Kenapa kurang tidur boleh meningkatkan berat badan, boleh meningkatkan pengambilan makanan. Okay, bila kita kurang tidur, dia meningkatkan rasa lapar. Di mana hormon ghrelin ni akan meningkat, hormon kelaparan, tapi hormon kekenyangan ni akan terjejas disebabkan hormon ghrelin ni meningkat kan. Jadi dia bila tingkat rasa lapar, tingkatlah pengambilan makanan. Seterusnya, bila kita tidur tu kurang, maksudnya lebih banyak masa kita berjaga, kita lebih banyak peluang untuk makan. Terutama kita minta maaf, tolong mute. Okey, terima kasih. Okey, bila kita kurang tidur, kita buka lebih banyak peluang untuk makan. Lebih banyak masa lah untuk makan sebab kita berjaga. Kita bila berjaga, badan kita berfungsi secara berjaga, dia perlukan lebih banyak tenaga. Jadi bagi kita opportunity, peluang untuk makan, ditambahlah ada pula makanan. Food availability tu makin meningkat di zaman sekarang. Seterusnya, kurang tidur juga dia boleh meningkatkan keinginan kepada makanan tinggi kalori. Sebab tadi kita berjaga, jadi bila kita berjaga, kita perlu makan, kita rasa lapar. Jadi dia akan flash, otak kita ni terasa nak makan benda-benda craving tu bermulalah di situ. Pada masa yang sama mungkin disebabkan tadi dia mempengaruhi emosi state kita bila kita kurang tidur. Jadi bila kurang tidur, kita menyebabkan diri badan kita ni jadi lesu, jadi letih, jadi tak bertenaga. Okay, bila jadi tak bertenaga, jadi kadar basal metabolic rate, penggunaan tenaga tadi, energy expenditure badan kita akan rendahkanlah, slow down untuk support badan ni berfungsi sebab kita rasa penat. Jadi badan kita akan rendahkan tahap penggunaan tenaga yang digunakan bila kita buat sesuatu pekerjaan tu. Untuk preserve badan kita, untuk bagi kita, untuk survival lah. Badan kita ni sayang kita, jadi dia buat macam tu. Tapi reaction yang akan terjadi seterusnya bila kurang penggunaan tenaga, kita rasa lapar. Dia akan tingkatkan rasa lapar untuk support badan kita yang rasa lesu dan letih disebabkan oleh kurang tidur. Jadi semua ni boleh meningkatkan berat badan kepada orang yang nak cuba turunkan berat badan. Manakala orang yang memang normal weight, yang biasa kita nampak sekarang normal weight, tapi kita tak tahu adakah komposisi tubuh kita, adakah metabolisme kita, metabolic status kita masih terjaga seperti kita tidur yang mencukupi. Jadi sekarang kita cuba tanya diri anda, adakah anda tidur cukup dan berkualiti? Okey, soalan pertama. Adakah anda mengambil lebih daripada 20 minit untuk tidur setelah anda berada di katil? Maksudnya bila nak pergi ke tidur tu, nak tidur tu duduk di katil, rasa tu saya letak kepala terus terlelap ke ataupun macam terkebir-kebir sampai setengah jam, sampai sejam pun tak tidur lagi? Okey, jawab ni. Lepas tu anda cakap jawab ya ataupun tidak ya. Okay, seterusnya soalan nombor 2. Adakah anda berasa penat selepas bangun waktu pagi? Bila bangun tu rasa fresh ataupun rasa penat? Ya ataupun tidak? Rasa penat ke tidak? Seterusnya soalan nombor 3. Selepas bangun pagi, adakah anda rasa anda perlu tidur balik dalam pukul 10-11? Jangan cakap tengah hari lah. Tengah hari tu kita ada accumulate workload kita juga yang mungkin boleh mempengaruhi sebab kita rasa penat dan mengantuk di waktu tengah hari. Tetapi dalam macam baru bangun, tadi kita bangun pukul 7 ataupun pukul 6 pagi, pukul 10 kita dah rasa mengantuk. Ya ke tidak? So adakah anda perlukan kafein untuk fokus di awal pagi? Ya ke tidak? Okey, jika kebanyakan jawapan anda adalah ya, anda kemungkinan kurang tempoh tidur ataupun kualiti tidur anda adalah rendah. So jadi saya harap peserta hadirin sekalian kuranglah kebanyakannya ya tu lah. Kebanyakannya tidak lah kan. Okey, macam mana kita nak tingkatkan kuantiti dan juga kualiti tidur? Pertama sekali, waktu tidur tetap. Kalau anda masih ingat di awal tadi ada saya tunjuk yang jet lag tadi, social jet lag dan juga eating jet lag. Bila waktu tidur tak tetap setiap hari, badan kita ni dalam bentuk jet lag. Sebab kejap kita tidur pukul 12.
malam, kejap tidur pukul 2 pagi, kejap tidur pukul 10 malam. Jadi jam biologi tubuh tadi dia asyik kita kata apa? Kena berubah, nak tune balik dengan masa kita tidur. Sebab kita kena ingat tadi melatonin biasanya dirembeskan lebih kurang 2 hingga 3 jam sebelum kita tidur. Jadi bila waktu tidur tu tak tetap, waktu melatonin rembesan melatonin tadi pun tak terkawal lah, hormon kejap naik, kejap tinggi pukul 10, kejap pukul 12, kejap pukul 2 pagi macam tu. Jadi cuba amalkan waktu tidur yang tetap. Paling berbeza pun plus minus 2 jam sehari, sebab lebih daripada 2 jam badan kita perlukan bekerja lebih keras lah untuk tune in balik perbezaan masa antara hari tersebut. Jadi cuba amalkan waktu tidur yang tetap. Kemudian tidur malam yang mencukupi. Tidur malam ya, bukan tidur siang. Tidur malam lebih daripada 7 jam. 7 hingga 9 jam, optimum 8 jam, tapi sekurang-kurangnya boleh dapatkan 7 jam. Cuba untuk tidur malam sekurang-kurangnya 7 jam. Senaman. Saya maklum ada orang suka bersenam waktu malam, ataupun sebenarnya masa yang ada untuk bersenam hanyalah malam, sebab waktu siang kita bekerja. Okay, sebab bila kita bersenam dekat sangat dengan waktu kita nak tidur tadi tu, ada setengah orang dia akan menyebabkan dia susah nak tidur sebab badan akan jadi fresh. Jadi senaman paling lambat sama macam makan tadi, 3 jam sebelum tidur. Seelok-eloknya senaman tu petang lah, bukannya waktu malam. Dan seterusnya, nap sebelum pukul 3. Jika anda perlu untuk nap, sebaik-baiknya bila kita cukup tidur, kemungkinan kita tak perlu nap. Tapi sekiranya anda perlu tidur sebentar di waktu tengah hari, jangan tidur lambat daripada pukul 3. Sebab lebih lambat anda tidur daripada midpoint, titik tengah tu, lagi mengganggu tidur malam. Sebab sekarang kita nak jaga waktu tidur malam, kerana waktu tidur malam lah adanya hormon melatonin yang memberi banyak faedah kepada tubuh badan kita. Jadi waktu siang ada cahaya, jadi melatonin rendah. Unless kita ambil exogenous melatonin. Melatonin daripada luar, contoh makan ubat, makan pil melatonin, itu lain. Tapi kita nak endogenous, maksudnya melatonin yang dihasilkan oleh tubuh badan kita sendiri. Seterusnya, elakkan penggunaan alatan media yang menghasilkan blue light, seperti laptop sekarang ni pun ada blue light, telefon pun ada blue light, TV pun ada blue light, ada cahaya lampu artificial pun ada blue light. Jadi bila waktu malam, cuba malapkan cahaya lampu, kurangkan penggunaan teknologi. Sebabnya bila anda terdedah kepada blue light, anda akan rasa lebih susah nak tidur. Sebab ingat tadi reseptor untuk melatonin ada kat bahagian mata. Bila mata detect ada cahaya, badan kita, jam biologi kita ingat ini adalah siang. Bila siang kita tak patut tidur lah, patutnya bangun berjaga, bekerja. Jadi cuba kurangkan ataupun kalau boleh elakkan terus penggunaan alatan media. Ataupun cara lain mungkin boleh pakai cermin mata yang ada anti blue light, ataupun tukar anda punya telefon yang very low, dia ada night mode tu kan, nanti cahaya akan jadi warna oranye tu, untuk membantu mengurangkan blue light daripada alatan media. Seterusnya, suhu bilik sangat penting untuk membantu anda rasa tidur yang bagus. Jadi saya pernah mengalami masa di mana kami dalam makmal tidur. Jadi peserta cakap kepada kami sebelum ujian tidur tersebut bahawa dia susah sebenarnya nak tidur. Tapi bila sampai di makmal tu, kejap je dia dah rasa mengantuk sebab kami kawal suhu bilik, bagi suhu bilik yang nyaman, agak sejuk, dia tak semestinya sejuk, dia nyaman lah. Dia nyaman tu terpulang kepada diri sendiri. Ada orang dia suka sejuk, ada orang suka agak panas sikit. So suhu bilik yang nyaman ni memang membantu anda tidur. Seterusnya, tidur dalam keadaan gelap. Tidur dalam keadaan gelap ataupun cahaya malam untuk kita dapat kebaikan daripada melatonin. Sebab melatonin adalah kita panggil hormone of darkness. Maksudnya dia dirembeskan bila gelap. Bila gelap tu lah makin tinggi hormon melatonin di waktu malam ya. Jadi untuk kita dapat kebaikan daripada hormon melatonin tadi, kita kena tidur dalam keadaan gelap. Contohlah anda tak boleh tidur dalam keadaan gelap. Perlukan sedikit cahaya. Sekurang-kurangnya kurang daripada
10 lux. Ini contoh bilik dalam cahaya biasa. Ini contoh bilik yang kami ukur. Lux ni adalah unit cahaya di mana unit cahayanya kurang daripada 10. Jadi sekurang-kurangnya kalau tidak boleh tidur dalam completely darkness, dalam kegelapan yang betul gelap, kurang-kurangnya lebih kurang macam ni, dia dim lah, kita kata malap kan. Boleh pakai lampu yang jenis menghala ke atas tu, sebabnya bila menghala ke bawah tu dia lebih cerah berbanding cahaya yang menghala ke atas. Okay, ada soalan mengenai tidur ke? Adakah sesiapa nak bertanya ataupun berkongsi pengalaman anda? Doktor, cuma dalam kotak doktor, kita tidur sekejap sebelum Zuhur tu lagi elok doktor? Ya, sebabnya itulah sebab dia kontradik kan dengan amalan kita kan. Amalan keagamaan kita disarankan macam tidur sebentar sebelum masuk waktu Zuhur tu. Tapi mungkin sebentar tu berapa lama sebentar tu kita perlukan lebih kajian lah. Sebab kajian yang saya nyatakan tadi tu kajian orang putih yang menunjukkan kata nap ni tidur di waktu siang tu lebih lama lah. Lebih lama tidur di waktu siang tu tak baik untuk kesihatan. Ada limitnya. So saya rasa sebab itulah tidur nap ni kita perlu lebih kajian, terutamanya kajian di negara kita sendiri, di mana waktu tidur dan waktu tidur ni dia melibatkan cahaya di setiap negara tu sebab dia berkaitan dengan latitude di mana negara kita berada semua tu. Jadi ialah kita perlukan kajian tempatan untuk dapatkan bukti yang sahih lah, untuk tahu sama ada amalan yang mana yang terbaik untuk komuniti kita tu. Saya bekerja dengan syarikat UK. Lepas tu saya majikan menyediakan dua katil untuk nap sekejap. Itulah. Betul. Sebab nap ni memang hari tu kami pun ada perbincangan dengan pakar dari Amerika Syarikat. Dia masih lagi dalam ada kontradik. Mungkin sebab ada orang tidur nap yang sangat lama, 2 ke 3 jam macam tu. Maybe ada yang nap yang memang perlu untuk refresh balik. So sebab itulah saya pun cakap macam tadi, untuk buat masa ni saya pun tak ada satu konklusif sebab kajian kami pun belum lagi melihat dalam bentuk nap ni di dalam kalangan masyarakat kita. Okey, seterusnya saya kongsikan sikit daripada Doktor nak tanya boleh? Boleh. Doktor, kalau macam kita tidur lewat tapi kita rasa lapar and then kita tahan rasa lapar tu, kita tak makan tapi kita tidur lewat. Lepas tu kita tidur. Tak ada kesan sampingan ke? Contohnya metabolisme kita rendah ke apa ke? Okey. First, kalau anda memang jenis yang tidur lambat, boleh kata jam biologi kita tu ada satu term, chronotype, tapi saya tak introduce dekat sini sebab dia macam satu area yang slightly berbeza, takut orang confuse. Okay. Kalau anda memang jenis jam biologi yang petang atau kita panggil term dia evening chronotype, apa yang boleh buat ialah waktu dinner tu cuba dinner selewat yang boleh daripada waktu malam. Contoh macam maghrib pukul 7 macam tu. So dinner tu by waktu maghrib ke pukul 7, then anda tidur pukul berapa? Contoh pukul 12, kalau perlu juga ambil makan untuk elak daripada gastrik. Sebab ada orang, sebab dia bekerja kan waktu malam masih lagi buat kerja di komputer. Jadi dia boleh terkena gastrik lah sebab dia lapar, ataupun boleh terkena hypo, boleh jadi rasa hypo nak pitam tu. Boleh ambil makanan 3 jam sebelum waktu anda tidur tadi. Contoh pukul 12. 3 jam sebelum, tapi very light snack lah saya katakan, bukannya dinner. Bukan dinner tapi snack untuk support pekerjaan anda, tubuh anda sebelum anda tidur pukul 12. Okay, in terms of metabolisme, energy expenditure, penggunaan tenaga, memang badan kita lebih optimal menggunakan tenaga di waktu siang berbanding waktu malam. Waktu malam dia lebih rendah sebab kita tidur kan, jadi tak perlu banyak tenaga berbanding sekarang waktu kita sedar. Tapi yang tadi kalau puan perlu makan tadi, boleh makan sikit snack. Sikit tu banyak mana, contoh macam segelas susu macam tu. Saja satu snack je untuk menampung
tubuh kita bekerja waktu malam tu. Kalau anda rasa okey, anda boleh tak makan, then that's better. Sebab ni kita nak extend dia panggil extended period of fasting during night. Sebab kita puasa daripada pukul 7 lepas makan dinner lah, contoh 7:30 ke 7 sampai esok 7 pagi terus bangun makan. Bangun makan pagi tu penting sebab tu namanya breakfast, buka puasa. Okey, saya share sikit saya punya kajian dalam peringkat PhD mengenai Integrated Chrononutrition Weight Reduction Program ataupun Chrononutrition Program Intervensi Penurunan Berat Badan Chrononutrition Bersepadu, namanya STEAMSHIP Chrono. Jadi dalam program STEAMSHIP Chrono ni kami ada program hair screening macam biasa. Rasa kalau pernah join program penurunan berat badan, kita ukur berat badan, taraf dan juga konsultasi diet secara individu. Kita bagi intervensi dalam pengawalan kalori iaitu calorie restriction dan juga cara pengambilan makanan yang lebih sihat in terms of makanan, kualiti makanan. Contoh macam aktiviti yang anda dapat lihat di sini, macam kita memberi education mengenai gula dalam makanan, berapa banyak kalori dan juga healthy cooking demo. Kita juga ajar partisipan cara membaca label makanan untuk tahu cara pengambilan makanan yang betul lah, yang sihat yang mana. Seterusnya kita juga ada aktiviti berkumpulan bersama-sama dalam group exercise, kita senaman bersama-sama dan juga memberi penekanan kepada tingkah laku, terapi tingkah laku kerana untuk turunkan berat ni boleh kata pesakit yang mengalami masalah obesiti ni tahu nak turun berat ni kena kurangkan pengambilan kalori, kena banyak senaman. Tetapi dia perlukan sokongan, dia perlukan support. Jadi kita bagi support tu dalam program STEAMSHIP ini. Dan di mana elemen chrono tu lah yang kita masukkan yang tadi mengenai chrononutrition, di mana kami bagi menu planning mengenai banyak mana makanan nak ambil di waktu siang yang kita cakap early eating window tadi tu. Jadual makan di waktu siang dan bila di lewat hari tu banyak mana nak makan, pukul berapa kena berhenti makan dan pukul berapa perlu tidur dan juga berapa jam yang macam mana nak tidur bagi mencukupi. Maksudnya kita bagi education mengenai sleep hygiene juga di dalam program STEAMSHIP Chrono ni. Dan dalam program ni kami sebenarnya bahagikan peserta kajian kami kepada dua kumpulan, iaitu orang yang jam biologi tubuhnya pagi dan juga jam biologi tubuhnya petang. Tapi bila habis program ni kami dapati sebenarnya tak ada perbezaan walaupun kita bagi corak makanan yang agak berbeza, maksudnya in terms of makan, sebab macam contoh tadi soalan dia yang tidur awal dengan tidur lewat, so kita kena bagi lebih kalori sikit kepada yang tidur lewat tu untuk menampung aktiviti yang dia buat waktu malam berbanding yang tidur awal, yang tidur pukul 9 tu patut boleh berhenti makan dah by pukul 6 petang. Tetapi bila kita habis program STEAMSHIP Chrono ni, kami dapati orang yang tidur lewat tadi tu dia awalkan waktu tidurnya tapi masih bangun sama, dia bangun agak lewat berbanding orang yang jam biologi tubuhnya pagi, bangun lebih awal. Tapi dia awalkan lagi waktu tidurnya dan dia berjaya menurunkan lagi pengambilan makanan serta panjangkan waktu tempoh tidur tadi. Dan dia terbukti membantu dia menurunkan berat badan. Jadi untuk dalam segi intervensi tidur ni saya katakan lebih memberi bantuan, lebih membantu peserta yang jam biologi petang tadi untuk menurunkan berat kerana mereka lah yang tidur lambat tapi kena bangun awal disebabkan dia hidup dalam jadual kerja orang pagi. Di mana pukul 8 kena pergi kerja, pukul 5 baru balik. Walaupun jam biologinya, aktiviti jam dia tak rasa lapar lagi, pukul 7 nak makan susah sebab tak rasa lagi perlu makan. Jadi bila kita bandingkan, kita bantu peserta yang evening chronotype tadi untuk ubah jadual tidur, bukanlah ubah completely. Cuma kita bagi saranan, suggestion, recommendation dan juga bantuan untuk bantu dia awalkan tidur untuk panjangkan lebih tempoh tidur. Sebab masalahnya sekarang dia kurang waktu tidur tu sangat ketara. Tak sampai 6 jam. Tapi selepas habis program dia jadi 6.9 jam bertambah lebih daripada baseline.
Jadi kesimpulan daripada ini, makan di waktu siang, nama pun breakfast, buka puasa, selepas kita berpuasa sepanjang malam di mana kita patut berhenti makan. Kita bangun bekerja dan kita perlu makan untuk menyokong aktiviti kita di waktu siang. Dan di malam hari kita sepatutnya berhenti makan. Okay, jadi so first, hadkan masa makan di waktu siang. Seperti yang kita tengok satu contoh tadi, orang yang makan lebih lama, contoh 14 jam sehari, dia berisiko untuk panjangkan masa makan itu sampai masuk malam, sampai lewat malam. Jadi cara untuk kita bantu diri kita kawal, kita boleh hadkan tempoh waktu makan kita. Contoh bermula daripada pukul 6 pagi sehingga 6 petang. 7 pagi sehingga ke 7 petang. 8 tu agak lambat dah. Jadi better sampai pukul 7 je kalau boleh. Kalau anda merupakan orang yang memang tidur lambat, anda perlu bekerja lama di hadap waktu malam, jadi pilih makanan terakhir paling lambat 3 jam sebelum waktu anda tidur. Kerana kita tak nak anda makan bersama-sama dengan waktu melatonin keluar tadi, iaitu lebih kurang 2 jam lah dalam most of the individu. Seterusnya, makan lebih banyak di awal hari. Makan lebih banyak kalori masa sarapan pagi dan juga makan tengah hari. Dan kemudian makan lebih sedikit di lewat hari, iaitu makan malam. Makin lama makin sedikit. Dia cakap apa? Eat breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a pauper. Itulah chrononutrition. Seterusnya untuk tidur. Tidur malam secukupnya, sekurang-kurangnya 7 hingga 9 jam sehari. Pastikan tabiat tidur, waktu tidur yang stabil supaya kita tak nak badan kita ni hidup macam jet lag. Hari ni pukul 12, esok pukul 2 pagi, esok pukul 10. Jadi jam biologi kita perlu bekerja lebih keras untuk bagi align balik perbuatan dan jam biologi yang dalam badan ni. Sebab apa? Jam biologi dalam badan ni yang menghasilkan tidak balas, menyebabkan hormon melatonin contohnya naik dan naik dan turun, termasuk juga hormon-hormon lain lah yang berkaitan. Okey, setakat sini saja perkongsian saya mengenai chrononutrition. Terima kasih. Okey. So sekarang kita boleh pergi ke soal jawab. Kalau ada soalan, ada siapa-siapa nak tanya, terus pun boleh dekat mikrofon. Sekejap ni saya buka chat. Dekat chat ada soalan juga, Doktor. Okay, soalan pertama, apa pendapat doktor untuk pekerja waktu shift malam yang masih bekerja? Adakah perlu makan berat atau snack waktu tengah malam? Rasa tadi ada dibincangkan sedikit kan? Itulah. Pekerja shift malam ni memang kita terpaksa akui lah, dia memang ada pekerjaan tu sendiri. So dia misalignment menyebabkan jam biologi tu jadi tak teratur. Betul. Jadi apa yang boleh buat, bukan dinner waktu malam, tapi dinner anda masih petang, masih macam pukul 7 tadi lah, waktu maghrib lebih kurang macam tu. Tapi waktu malam untuk sokong pekerjaan anda, untuk support tubuh badan yang perlu bekerja, keperluan kalori, anda boleh ambil snack. Cuma pilih snack yang rendah gula ringkas, kurang berminyak macam tu. Sebabnya metabolisme untuk karbohidrat, penghadaman untuk karbohidrat tu lebih efisien di waktu siang hari berbanding waktu malam. Jadi makanan-makanan yang mempunyai gula ringkas dalam kategori karbohidrat ringkas yang bergula, yang bila kita makan je dah terus rasa manis, tu akan lebih membahayakan kesihatan lah bila kita ambil di waktu tengah malam berbanding yang ada fiber, yang ada whole meal yang boleh membantu kita kawal lagi kawalan gula di waktu malam. Okey, so soalan kedua, bagaimana kalau tidur dengan lampu oren? Adakah akan mengganggu kualiti tidur? Okey, tidur dengan lampu oren, tidur lampu oren ataupun lampu putih. Lampu oren berbanding dengan lampu putih tu dia kurang blue light, tapi anda perlu ukur, kalau nak ukur lah
tahap cahaya yang lux tadi tu. So dalam kajian kata lebih kurang 10 lux, kurang daripada 10 lux tahap cahaya tu tidak akan menghalang melatonin. Lebih pada tu dia meningkatkan risiko menghalang melatonin keluar. Bila menghalang melatonin keluar, anda masih boleh tidur, maybe sebab penat hari tu, tapi kualiti tidur tu akan jadi rendah sebab melatonin tak dapat dirembeskan secara optimum lah. Jadi kalau nak tidur lampu oren, boleh, saya pun tidur lampu oren tapi saya kawal tahap cahaya dia. Sebenarnya light meter tu boleh juga beli ataupun macam yang gambar saya tunjuk tadi tu lah, very dim punya nak bagi idea banyak mana 10 lux tu lah surrounding tu. Kalau anda rasa perlu beli light meter untuk bagi tidur tu lebih optimum pun boleh, ada je jual kat Shopee light meter tu. Okay, so soalan seterusnya, adakah badan kita boleh adjust natural timing rembesan hormon mengikut lifestyle kita? Okay, bagus soalan ni. Okay, first, badan kita natural timing, saya panggil jam biologi lah senang. Jam biologi tadi, rangsangan utama adalah cahaya daripada mata sebab kat sini ada central clock tu yang kita panggil suprachiasmatic nucleus. Tetapi rangsangan untuk jam peripheral ataupun jam peripheral apa sebenarnya? Jam sampingan lah, jam di bahagian organ. Okay. Selain daripada suprachiasmatic nucleus, jam juga ada dekat jam biologi. Kita kata jam biologi juga ada dalam organ-organ lain seperti kidney, liver, untuk bagi kita untuk dia ada juga di kita panggil sebab saya nak translate tu susah sikit, sorry. Peripheral clock tu ada di mana-mana di organ-organ lain juga termasuk kulit sebenarnya. Jadi rangsangan untuk serta-serta organ seperti liver, kebanyakannya organ yang untuk digestive system, proses penghadaman, dia lebih alert kepada timing masa makan. Sebab tu lah bila timing masa makan dan timing cahaya tadi bertentangan, maksudnya cahaya dah tak ada waktu malam contoh. Tapi kita makan. Jadi peripheral organ yang jam biologi di bahagian peripheral ni dapat signal, okey saya kena rembes apa-apa hormon untuk bantu dia penghadaman, untuk support penghadaman makanan yang telah dimakan tadi. Tapi yang jam dekat sini, central clock, suprachiasmatic nucleus, detect ni malam bukan masa untuk makan. Jadi kontradik antara jam master clock tadi dengan jam peripheral di setiap organ bertentangan tu boleh menyebabkan circadian misalignment. Jadi apa yang saya bercakap tu, kita kena bagi align dua-dua. Masa makan iaitu masa rangsangan untuk jam biologi peripheral tadi kena selari dengan rangsangan cahaya natural iaitu siang dan malam, kejadian siang dan malam tu. Kita boleh adjust, mesti boleh kita boleh adjust ikut rembesan hormon mengikut lifestyle. Jadi selain pada makan, timing aktiviti fizikal, banyak aktiviti yang berkaitan dengan lifestyle yang kita kata behavior lah. Behavior tu boleh adjust jam badan kita. Jadi contoh kalau anda biasa makan lewat malam, anda akan rasa lapar awal-awal tu sebelum nak berubah masa lewat malam sebab jam peripheral, jam di bahagian organ-organ akan detect perlu makan. Tetapi dia kontradik dengan jam utama kita iaitu waktu malam kena berhenti makan. Jadi kena bagi align signal cahaya dan juga signal daripada aktiviti, contoh makanan, pengambilan makanan. Okey, penerangan yang jelas ya doktor. So soalan seterusnya, adakah jam biologi seseorang akan berubah jika waktu makannya dan waktu tidur lebih lewat daripada biasa? Adakah timing insulin dan hormon lain juga berubah? Saya rasa dia agak relate dengan soalan tadi kan? Betul. So memang macam yang saya explain tadi itulah, insulin optimumnya waktu siang dan petang, waktu petang dia tak berapa optimum, tapi disebabkan pengambilan makanan kita, kalau rutin kita memang makan lewat malam, dia masih lagi dirembeskan waktu malam untuk bantu badan kita hadamkan makanan-makanan tersebut, tetapi dia bertentangan dengan jam utama kita. Bila jam utama dan jam di bahagian organ-organ seperti liver, seperti hati, pankreas, organ-organ penghadaman ni
jadi tak selari pun boleh menyebabkan masalah. Jadi kita kena ikut jam alam tu. Siang makan, malam berhenti makan. Okay. So, okay. Boleh ke doktor kita kalau tak tidur waktu siang, kalau tak cukup tidur waktu malam? Bagus soalan ni. Dia catch up sleep dia panggil dalam bidang tidur ni, catch up sleep. Okay, sebenarnya tidur waktu siang dia macam tadi, dia kontradik sikit sebab ada study daripada Korea kata kita boleh tidur waktu siang di hari minggu lah sampai 2 jam 30 minit masih tidak memberi keburukan kepada badan kita, tidak menyebabkan meningkatkan risiko obesiti, masih selamat kalau kita tidur di waktu weekend tu lebih kurang 2 jam 30 minit. Tapi ada study daripada Caucasian countries disagree with this finding macam tu. So macam saya cakap tadi, cuba first thing first, tidur malam, cuba bagi cukup dulu. Tak boleh 8 jam, at least 7 jam. Dan kemudian anda perhatikan perubahan rasa waktu siang tu. Rasa mengantuk lagi ke walaupun saya dah cukup tidur? Macam mana? Barulah kita tengok perlu tambah ke tak, sebab itulah finding tu masih kontradik. Tapi kalau perlu, maybe boleh ikut suggestion yang study Korea tu, lebih kurang jangan lebih daripada 2 jam 30 minit untuk qada waktu tidur di hari cuti. Okay, so soalan seterusnya ni macam susulan dari soalan tadi. Adakah tidur sekejap di siang hari? Kita ada yang macam Khairullah tu kan, tengah hari akan membantu kita menjadi lebih produktif. Itulah macam saya cakap tadi tu, saya pun tak pasti sebabnya kalau ikut pegangan agama kita yakin benda tu membantu kita lebih produktif. Tapi sebab dia masih kontradik dan kami sendiri belum pernah melakukan kajian dalam kalangan masyarakat kita, maybe pattern kita agak berbeza berbanding Mak Zaleh, orang putih. So saya tak boleh nak bagi tahu satu konklusif dari segi dari pendapat saya sebagai seorang penyelidik. Okay. So mungkin ada juga sahabat yang kongsikan Khairullah tak semestinya tidur, so mungkin ada rakan-rakan lain boleh check jugalah, okay, daripada Mufid. Mungkin boleh buat sedikit pembacaan lebih lah, kita tak ada huraian di sini. Okay. Soalan lain, kalau kita kurang aktif pada waktu siang, tidur 8 jam sesuai ke untuk kita amalkan? Okay. Kurang aktif sedentary. Dia memang reference rujukan untuk tidur adalah 7 hingga 9 jam tu, dia tak letak pun syarat kita kena aktif. So maksudnya badan kita perlu tidur banyak tu. 7 hingga ke 9 jam sehari tu regardless aktiviti harian kita. Kita kerja keras ke, kita tak bekerja sangat ke, kita perlu tidur malam yang optimal. Malam yang betul-betul malam untuk tidur. Okay, so soalan lain, saya rasa ini kita ada bincangkan juga tadi. Kalau tidur lewat tapi kita tahan diri daripada makan, even memang rasa lapar, ada kesan sampingan tak? Tadi dah jawab kan? Betul. So ada juga sahabat kita ada sharekan pandangan tentang mungkin kualiti tidur lebih penting lah berbanding daripada kuantiti jangka masa kita tidur. Cuma soalannya bagaimana dengan menggunakan meditasi untuk meningkatkan kualiti tidur? Saya memang tak tahu mengenai meditasi meningkatkan kualiti tidur. Maybe kita boleh cari kajian. Saya pasti mesti ada available kajian, tapi saya minta maaf saya tak tahu, so saya tak boleh bagi jawapan kat sini. Cumanya mengenai kualiti dan kuantiti tadi tu, anda masih perlu tidur kualiti yang cukup, sebab macam kita tengok di awal slide tidur tadi tu, kita ada beberapa peringkat dalam stage tidur ni. Jadi kita nak achieve 5 stage tidur tadi, satu kitaran mengambil masa 90 minit. Jadi kalau kita tidur 3 ke 4 jam, kita maybe boleh dapat hingga 3 atau 2 kitaran sahaja untuk dapat faedah daripada tidur. Setiap stage tidur tu penting, terutamanya REM, Rapid Eye Movement, dia sangat memberi, di situlah dapatnya benefit tidur yang kita carilah untuk kita tidur tu. Jadi kualiti dan kuantiti tu perlu align lah, perlu selari. Okey, terima kasih doktor.
So soalan seterusnya, saya rasa ini berkenaan dengan study yang di-sharekanlah tadi, berapa suhu nyaman masa eksperimen dijalankan? Oh, kita cuma guna suhu lebih kurang suhu bilik 24 hingga ke 26. 26, okey. So dan soalan terakhir, pukul berapa kita sepatutnya tidur? Oh, okey. Pukul berapa kan? Kalau ikut ada orang dia letak, ada setakat sekarang saya tak jumpa sangat macam rujukan yang direct pukul berapa kita patut tidur lah, pukul 10 ke pukul 9 ke, sebab kami penyelidik yang ada kaitan dengan tidur ni percaya setiap orang ada jam biologi yang berbeza. Maksudnya timing melatonin dia tu agak berbeza. Dia ada orang awal sebab tu pukul 10 dia rasa mengantuk, ada orang pukul 9 pun dah rasa mengantuk. Sebab dia berbeza. Jadi kita meraihkan perbezaan tu. Cuma janganlah tidur sangat lewat pukul 12. Cuba bayangkan anda tidur pukul 12 tapi anda perlu bangun pagi pukul 8. Tu dah kena pergi kerja. Jadi bermaksud tidur cuma 6 jam sahaja. Jadi kita akan kekurangan kualitas waktu tidur yang sangat kekurangan dari 6 jam sahaja. Jadi sebab pukul berapa nak tidur tu, pukul berapa yang anda tidur boleh dapatkan cukup tidur malam 8 jam ataupun 7 jam paling minimum. Itulah yang terbaik. Okey, baik. Terima kasih Dr. Fatin Hanani atas perkongsian yang sangat menarik hari ini. So, saya rasa itu soalan terakhirlah yang kita terima. Dan kami berharap agar para hadirin semua telah berjaya memahami penerangan berkenaan chrononutrition ni. Ada lagi satu soalan, rasa Dr. Fatin nak jawab ke kejap ya? Okey, ada yang tanya bagaimana kita nak tahu jam biologi kita secara spesifik? Maknanya pukul berapa melatonin atau hormon saya dikeluarkan? Kalau nak tahu hormon melatonin keluar tu kita kena buat ujian lab tadi tu lah, di lab melatonin onset. Tapi anda boleh jawab questionnaire, nanti saya kongsikan dekat link tu. Sepatutnya saya nak run hari ni tapi saya tak sempat sebabnya topik tu agak berbeza ke daripada yang krono dengan tidur tu. Dia macam masuk section yang lain, so saya risau orang nanti tak dapat nak faham dengan jelas. Jadi kita kena buat lab untuk tengok betul-betul melatonin tu pukul berapa keluar. Nombor 2, tak perlu buat lab, tak apa, kita ada soal selidik sekarang untuk kita tengok trend jam biologi kita ke arah mana. Sebentar nanti saya kongsikan link. Saya sendiri ada validate questionnaire tersebut, tapi questionnaire kami lebih objektif sebab kita ambil kira waktu masa bila tidur dan bila bangun, ada tidur balik tak lepas tu semua. Dia memerlukan pengiraan yang lebih detail sebab kita gunakan dalam kajian. Tapi ada juga questionnaire yang banyak juga digunakan yang dalam bentuk scoring, so lagi senang. Nanti saya kongsikan kat tepi ni. Yang nombor 3, anda boleh rasa sendiri, anda boleh catat juga. Contoh anda biasa tidur pukul 12, anda boleh rasa tak pukul berapa tu saya dah mula rasa mengantuk? Ke saya memang rasa tak mengantuk? Kalau saya rasa tak mengantuk tu, cuba cek surrounding kita. Adakah kita ni terdedah kepada cahaya lampu tu sampailah ke momen kita nak tidur tu? Dia akan mempengaruhilah tadi hormon melatonin tadi, sebab hormon melatonin akan disuppress, akan direncat oleh kehadiran cahaya sebab dia hormone of darkness. Jadi sebenarnya guna perasaan sendiri tu pun kita boleh rasa macam saya memang biasa mengantuk pukul 9, mengantuk dah, contoh macam tu ya. Kalau yang untuk melatonin ni tak perlu kita gunakan dalam kajian. Jadi kalau untuk peringkat individu, saya rasa puan tak perlu pun pergi buat test melatonin tu purposely. Boleh kira berdasarkan waktu tidur anda. Nanti saya share questionnaire dekat link chat. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Nani. So saya percaya hadirin sangat excited dengan topiknya sebab dia agak satu kajian yang baru, lain daripada yang lain yang biasanya kita dengar. Okay, tapi atas kekangan masa saya rasa itu soalan terakhirlah yang kita terima untuk pagi ini. So sekali lagi terima kasih Dr. Nani atas perkongsian yang menarik dan kami harap hadirin dapat memahamilah penerangan berkenaan chrononutrition, interaksi masa makan dan tidur dengan kesihatan. Mungkin bagi mereka yang tadi ada bertanya tentang rakaman, kita akan upload di YouTube Cashcare dan boleh tengok semula lah, mungkin kalau perlu pemahaman yang lebih jelas kan. Okay.
Baiklah, tapi sebelum kita mengakhiri sesi webinar kita hari ini, saya ingin menjemput seorang pelajar PhD kita, Cik Shubha, untuk memberikan sedikit penerangan berkenaan kajian yang akan dijalankan. Silakan Cik Shubha. Terima kasih ya, terima kasih and thank you Dr. Nani untuk pengkongsian tadi itu. Sangat informatif dan membantu. Nama saya Subashini, saya pelajar Pasca Siswaza, bawah penyeliaan Dr. Hanis Mastura dari Fakulti Sains Kesihatan. Kami paparkan di sini poster kajian kami yang bertajuk Menopause Bukan Pengakhiran. So tuan-tuan dan puan-puan boleh agaklah kan kajian kami ni berkaitan dengan middle age woman ataupun wanita pertengahan tahun yang mengalami gejala-gejala menopause. Kita boleh consider peri and post menopause di kalangan wanita yang berumur 45 sehingga 55 tahun dari kawasan Lembah Kelang. Lembah Kelang ni kalau boleh dalam area Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ataupun Selangor lah, sebab kita punya follow ups kebanyakannya akan kami adakan dekat hospital HCTM ataupun HUKM Ceras. So partisipan yang join ataupun peserta yang join kajian kami ni, kami perlukan mereka dari kawasan Lembah Kelang dan juga tidak mempunyai penyakit-penyakit yang kronik sangat, sebab kami perlukan peserta yang kemungkinan sihat dan apa-apa situasi seperti diabetes ataupun kolesterol yang terkawal tu masih boleh mengambil bahagian lah dalam kajian kami. So apa yang peserta kajian kami akan dapat jika join kajian kami, kami ada nyatakan dekat poster ni, peserta yang memenuhi syarat-syarat kelayakan nanti, kami akan buat saringan melalui online. Nanti jika berminat, tuan atau puan boleh share dengan kawan-kawan juga, and sila imbas kod QR code di sini and terus boleh isi maklumat anda dekat Google Form yang nanti akan keluar lah. And kajian ni adalah kajian percuma dan kami akan provide saringan kesihatan yang umum dan juga ujian darah, ujian hormon. Hormon profil ni kita khususkan kepada hormon-hormon reproduktif wanita lah. Dan juga kami akan memberi suplemen herbal yang akan membantu menguruskan gejala-gejala menopause yang selalu berlaku kepada wanita yang undergo menopause ataupun melalui menopause. And selain daripada itu, kami juga akan buat ultrasound scan untuk cek kesihatan rahim, sama ada puan mempunyai pertubuhan seperti cyst, fibroid or any kind of macam worrying things dekat uterus puan. So jika berminat boleh isi borang kajian dekat QR code ataupun boleh juga hubungi Subha dekat nombor yang tertera kat situ. Thank you so much for session hari ini. And terima kasih untuk bersama kami pada pagi ini. Semoga sesi ini membantu anda semua untuk mengenali diri dan kesihatan anda dengan lanjutnya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cik Shubha. Jadi sekiranya ada di antara anda yang berminat menyertai kajian ini, boleh hubungi kontak nombor yang tertera di poster. Okey, hadirin, untuk menghargai dan merakam sesi kita bersama-sama di webinar ini, pihak kami dengan merendah diri meminta semua untuk membuka fungsi kamera untuk sesi bergambar. Bolehkah semua peserta buka kamera? Kita minta AJK Teknikal bersedia. AJK Teknikal dah sedia ke? Sekejap ya. Okey. Kita bagi masa sikit lagi.
Okey. Dengan kiraan 3, 2, 1. Senyum semua. Sekali lagi. Dengan kiraan 3, 2, 1. Okey, page yang kedua. Tiga, 2, 1. Okey, terima kasih semua. Okay, terima kasih Encik Amin. Baiklah, dengan ini kita telah pun sampai ke penghujung webinar pada hari ini. Jadi kami berharap sesi ini memberi ilmu yang sangat berguna untuk para hadirin sekalian. Bagi pihak penganjur, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa pada pagi ini. Jadi sebelum mengundur diri, hadirin boleh mengimbas kod